Dalam chapter 1094, kita telah ditunjukkan dengan pasifista yang mula menyerang Marine setelah arahan ditukar dan dipegang oleh Atlas. Manakala Sanji mencari Bonnie dan membantunya. Lalu Kizaru pula masih tidak menghiraukan Luffy kerana dia mahu membunuh Vegapunk dan kerana itu Luffy telah mengejarnya. Ternyata pada ketika itu Saint Garcia Saturn telah bertindak dan mengarahkan setiap pasifista untuk berhenti, sambil akhirnya kita dapat melihat form atau kekuatan sebenar dari Saturn yang sungguh luar biasa dan sangat menggerunkan, seperti kekuatan mungkin melebihi Admiral. Kemudian sebelum sempat Kizaru bertindak ke atas Vegapunk, Luffy telah berikan satu pukulan Gomu-Gomu no Stagan yang menyebabkan Kizaru sudah tidak berdaya lagi. Tapi sayangnya our Joy Boy juga telah sampai hadnya dan jatuh ke tanah. Adegan terakhir kita dapat melihat Bonnie berjaya menikam Saturn setelah dia tahu ayahnya jadi seperti itu disebabkan World Government itu sendiri. Namun chapter kali ini lebih menakjubkan kerana sedikit rahsia tentang sejarah God Valley akhirnya mula didedahkan oleh Oda. Bahkan tidak hanya itu, kita juga akan ditunjukkan dengan lanjutan keadaan di Egghead Island dan satu adegan yang sangat sedih dan pilu. Jadi semuanya akan aku ceritakan. Inilah dia yang dinanti-nantikan, review One Piece chapter 1095 Ikuzo Yarodomo. One Piece chapter 1095 dimulakan dengan menunjukkan ramai anggota Marine telah berlari bertempiaran ke marga tempat setelah mereka mendapat arahan dari Saint Garcia Saturn telah mendarat di Egghead Island ini dengan kekuatan sebenarnya. Kerana kekuatan Saturn ini sungguh menakutkan dan tidak mampu ditahan oleh anggota Marine yang berpangkat rendah. Beberapa Marine yang sedang berlari berkata, selalunya Admiral sahaja yang akan datang dan Celestial Dragon. Apa? Tak mungkin dia lebih tinggi. Kau beritahu aku yang dia datang dari Marijoa? Lalu ditunjukkan sambungan scene Jewelry Bonnie yang telah menikam dada Saturn dan terlihat anggota Marine yang telah bersedia untuk menembak Bonnie setelah itu, kerana itu adalah jenayah besar menikam seseorang yang mulia seperti Gorosei. Lalu Vegapunk terkejut dan Bonnie masih mengalirkan air mata semasa melakukan tikaman tersebut, dan tiba-tiba Garcia telah mengaktifkan matanya dan berkata, diamlah serangga. Jika aku tidak ingin ditikam seperti ini, aku boleh sahaja mengelaknya. Lalu terlihat Bonnie telah terkena kemampuan dari Saturn itu, sehinggakan dia sudah tidak berdaya lagi dan melepaskan pedangnya, dan Saturn terus menggenggam Bonnie. Disebabkan itu Sanji dengan marahnya telah menuju ke Garcia untuk menyelamatkan Bonnie. Namun sebelum sempat Sanji melakukannya, ternyata dia juga telah terkena kemampuan Saturn itu dan terpelanting ke belakang. Kemudian Garcia telah mencabut pedang dan terlihat lukanya telah hilang begitu sahaja. Selepas itu anggota yang lain mula bertindak untuk menangkap Vegapunk dan yang lain. Namun Saturn berkata, tunggu, kamu semua tak perlu tergesa-gesa. Mereka semua sudah tiada tempat untuk melarikan diri. Bahkan kamu semua mengambil masa yang lama dari yang aku bayangkan. Kizaru menjawab, maafkan aku tak ada alasan. Aku rasa aku dah tak mampu bergerak buat masa sekarang. Saturn berkata, oh, tak mengapa, aku faham sebabnya kenapa. Kemudian Garcia telah menuju ke Luffy dan cuba memijak Luffy untuk tamatkan riwayat nikah ini. Namun nasiblah Franky sempat memanjangkan tangannya dan menolak Luffy jauh dari Saturn dan menangkapnya. Saturn berkata, baiklah, aku dah boleh lihat, nampaknya kau juga mempunyai kru yang agak kuat. Jadi Franky nampaknya begitu bangga dan berkata, tengoklah, leader pemerintah dunia pun nak kepala kapten kami. Dan Saturn berkata lagi, Mugiwara Luffy, Jewelry Bonnie, aku memang tak jangkakan yang kamu berdua sertai pertempuran ini. Tapi kamu semua telah dikepung oleh pihak Marine dan hanya tinggal takdir sahaja yang akan menentukan adakah kau semua mampu melarikan diri dari pulau ini. Dan kau Vegapunk, ini sungguh memalukan untuk membelot kepada World Government, tapi aku tetap berterima kasih atas semua jasa kau terhadap Marine. Jadi sekarang beritahu aku, siapa yang ingin mati dahulu dengan kekejaman yang tak pernah kalian semua rasakan. Kami ingin kamu semua mati dalam penyesalan kerana telah menentang World Government. Lalu sambil menggenggam Bonnie dengan kuat, Garcia berkata lagi, kenapa manusia bila diberitahu untuk tidak melakukan sesuatu, dia tetap lakukannya? Dan Sanji menjerit, hei, berhenti! Sanji berkata lagi, hei semua, ada yang boleh bergerak tak? Vegapunk menjawab, tidak,
Ini mustahil. Sepertinya ada tekanan yang sedang menahan kita semua. Jika ini bukannya kekuatan sains, nampaknya ianya datang daripada kekuatan Devil Fruit. Dan Bonnie berkata, kau dah bunuh ayah aku. Saturn menjawab, oh, Kuma, dia kan dilahirkan sebagai seorang hamba. Hakikatnya, puaknya adalah orang yang melakukan jenayah. Dan dia satu-satunya yang terselamat dari puak Buccaneers ini. Kemudian terlihat Garcia yang menggenggam Bonnie telah mengangkat Bonnie ke udara. Pada masa yang sama, anggota Marine yang lain juga sudah bersedia untuk tamatkan riwayat Bonnie ini. Dan pada ketika itu, Bonnie teringat kembali kata-kata dari Kuma. Kuma pernah berkata, Bonnie, semasa bapak kecil dahulu, bapak selalu ingin menjadi seorang hero di mana dialah orang yang akan membawa kebebasan kepada orang yang mengalami penderitaan dan penyiksaan. Ianya sama seperti The Warrior of Liberation. Nika, Bonnie menjawab. Nika? Kuma berkata, ya, bapak mengaguminya. Dia akan menari dengan senyuman di mukanya. Bonnie berkata, adakah dia akan selamatkan kita semua? Kuma menjawab, tentulah dia akan selamatkan kita. Dan pada ketika itu terlihat setiap target tepat telah diacukan untuk menembak kepala Bonnie. Dan kerana itu Sanji menjerit, Bonnie-chan, tinggalkan dia sendiri. Vegapunk juga menjerit, dia hanyalah seorang budak. Sebelum kita sambung, guys, jom support channel Aniverse TV, di mana di dalam channel ini aku, Faiz di Studio, Mampan Studio, Hamka, Pim dan yang lain-lain, kami ada berkonten ala-ala Running Man gitu. Dan untuk episod bulan Oktober ni, kita main game tema Demon Slayer dan mencari siapakah demon yang sebenar. Dan akan ada giveaway untuk bulan ini. Jadi untuk korang berpeluang untuk menang giveaway ini. Jom subscribe dan tonton video latest Aniverse TV untuk tahu cara menang giveaway ini. Rugi tau korang tak tonton channel ni, kerana akan ada lebih banyak tema yang akan kami mainkan di bulan seterusnya seperti Naruto, One Piece dan banyak lagi tema anime. Jadi ayo guys, segera support dan jadikan Aniverse TV ini salah satu channel anime team terbaik di seluruh dunia. Tapi jangan lupa untuk follow Aniverse TV di TikTok dan subscribe channel Aniverse TV. Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Seterusnya, babak telah berpindah menunjukkan keadaan 47 tahun yang lalu di South Blue Sorbet Kingdom. Pada hari tersebut telah lahirnya satu budak yang bersaiz besar dan dia adalah Bartholomew Kuma. Bapak Kuma berkata, inilah dia si kecil kita. Ibunya berkata, Kuma. Lalu Bapak Kuma mahu bertanya kepada doktor di situ, namun doktor itu berkata, oh maaf, tentang darah aku tidak boleh biarkan orang lain tahu dan tersebar di luar. Dan terlihat ibu Kuma sungguh gembira dengan kelahiran Kuma. Namun ternyata di hospital itu juga ada mata-mata world government. Dan kawan Bapak Kuma itu berkata, maaf, kerana kau perlu lari, kerana world government akan tangkap kau dan anak kau kerana keturunan Buccaneer. Walaupun begitu, mereka tetap ditangkap oleh world government dan Bapak Kuma merayu untuk lepaskan anaknya kerana ibu Kuma bukannya berketurunan Buccaneer, tapi tetap ibu Kuma yang memeluk Kuma tetap berada di samping Bapak Kuma. Beberapa tahun setelah itu, Kuma sudah besar dan dia dijadikan hamba kepada Tenryubito dan selalu mempergunakannya dan memperlekehkan Kuma serta menderanya apabila Kuma melakukan kesalahan. Dan tidak lama dari itu, Kuma telah bertemu dengan bapaknya. Bapaknya berkata, bagaimana keadaan kamu nak? Kuma hanya berlakon dan berkata yang semuanya baik-baik sahaja. Tuan dia adalah orang yang baik. Tuan dia selalu memberi layanan yang baik. Tapi tiba-tiba Bapak Kuma telah memberitahu yang sebenarnya. Ibu Kuma sudah pun meninggal dunia dan berkata yang ibu Kuma sudah berada di tempat yang lebih baik. Dan disebabkan itu, Kuma telah pun sedih dan mengalirkan air matanya. Tapi Kuma tidak mampu lagi menahan kerana dia hilang seseorang yang paling penting dalam hidupnya. Dan setelah itu dia menangis sekuat-kuatnya kerana sedih. Ibunya sudah pun pergi. Dan dalam masa yang sama, Bapak Kuma berkata, hei Kuma, kau perlu kuat, terus bersemangat untuk terus hidup. Aku yakin suatu hari nanti The Warrior of Liberation akan datang untuk mengubah takdir dunia yang sungguh kejam ini. Dan Bapak pasti kamu, Kuma, adalah salah seorang yang akan diselamatkan olehnya. Kuma yang masih menangis berkata, siapa itu? Bapak Kuma berkata, dia adalah The Sun God, Nika. Ia adalah nama untuk seorang pahlawan legenda. Dan apabila tiba masanya nanti, dia akan membawa kebebasan ke seluruh lautan dan dunia
Dan dia akan sentiasa ketawa. Dia akan bergerak dengan rentaknya dan membuat semua orang di sekelilingnya juga ketawa. Dan Bapak Kuma terus menari di hadapan Kuma untuk menenangkan Kuma. Namun tidak lama dari itu, Tenryubito dengan perangai busuk dan syaitannya telah bertindak dengan penuh kejam dan telah menembak Bapak Kuma. Kerana baginya, Bapak Kuma terlalu bising dan mengganggu ketenteraman hidupnya. Dan disebabkan itu, Kuma hilang lagi seorang insan yang dia kasihi dalam hidupnya. Kemudian babak ditunjukkan 38 tahun yang lepas di West Blue, di mana Tenryubito telah mengumumkan satu tournament akan diadakan di sebuah pulau di mana untuk tahun ini pulau yang terpilih adalah bukan milik world government, dan tournament ini juga akan diadakan 3 tahun sekali. Dan ternyata tempat ataupun pulau yang dipilih untuk diadakan tournament ini adalah God Valley, di mana tempat ini adalah lembah untuk orang-orang yang selalu menggelarkan diri mereka dengan kekuatan dewa, kerana di pulau itu terdapat orang-orang yang mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan disebabkan arahan Tenryubito itu, akhirnya Merin telah mengepung pulau God Valley untuk dijadikan pulau itu kegunaan kepada world government. Namun raja di pulau itu tidak bersetuju untuk dijadikan tempat tersebut berlaku pembunuhan sesama sendiri. Dan dengan tiba-tiba seseorang telah berada di belakang itu dan menebas lehernya hanya dengan sekali tebasan. Dan ditunjukkan para Tenryubito telah jatuh cinta dan kagum kepada seseorang yang telah membunuh raja di God Valley itu. Dan ternyata dia adalah Saint Figarland Garling. Dan terlihat rupa Figarland Garling itu mempunyai sedikit kemiripan seperti Shanks. Lalu ada seseorang budak telah ditangkap dan menjadi huru-hara di kalangan Tenryubito kerana mereka anggap budak itu akan mendatangkan masalah kepada mereka. Kerana itu, seorang Merin telah melaporkan pada Saint Garcia Saturn tentang seseorang budak yang cuba melarikan diri telah berjaya ditangkap. Dan dia adalah berketurunan Buccaneer. Dan terlihat wajah Saturn pada ketika itu langsung tidak ada bezanya dengan rupanya yang sekarang. Kemudian ada 2 orang rakan Kuma berkata, "Hei Kuma, kenapa kau cuba larikan diri? Kau kena ingat, kalau kau lari, kami juga akan bertanggungjawab dan mungkin kami akan dibunuh oleh Merin." Dan tiba-tiba ada 2 orang telah muncul dari atas gunung dan mereka berkata, "Kamu semua yang berada di sana, aku nampak, jadi kaulah hadiah untuk tahun ini. Aku dengar kau adalah berketurunan Buccaneer." Dan Buccaneer nampaknya sememangnya seorang yang bersaiz besar. Dan ternyata orang yang berkata-kata itu adalah slave Emporio Ivankov. Ivankov berkata, "Lihatlah ini, kenapa semua nak tunjukkan kesedihan di muka mereka?" Dan seorang lagi di sebelah Ivankov yang bernama slave Genie berkata, "Tengoklah abangku ini, dia pun besar juga." Ivankov menjawab, "Hei, jangan menyeboklah, itu bukan maksud aku." Dan Ivankov berkata lagi, "Aku nak teruskan kehidupan ini. Bagaimana dengan kau, Kuma?" Dan tamat alur cerita One Piece chapter 1095. Pemeremang guys chapter kali ni. Terutamanya part tu, part scene Saturn yang cuba nak tamatkan Bonnie. Dan aku tak sabar nak berteori dengan korang berkenaan tentang info yang telah Oda kemukakan kepada kita dalam chapter ini. Dan untuk minggu depan tiada chapter kerana Oda akan break, jadi kita kena tunggu untuk 2 chapter lagi lah. Dan thank you kepada Haziq Kale dengan sumbangan sebanyak $14.99. There is no God except Allah indeed, Haziq Kale. Thank you so much Haziq, sudi menderma untuk channel ini, sudi untuk memberi sumbangan kepada channel ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Badass dengan sumbangan sebanyak $14.99. Keep it up Kimi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membuka seluas-luasnya pintu rezeki untuk anda. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang nak bagi hadiah kepada channel ini ataupun nak bagi sedikit penghargaan, token of appreciation, jangan lupa untuk tinggalkan komen korang beserta super thanks. I really appreciate berapa sahaja sumbangan yang korang nak bagi kepada channel ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kita bacakan komen-komen bertuah daripada video yang lepas yang datangnya daripada Khaidir. Kuasa Saturn tu macam area of effect type, AOE. Semua dekat dengan dia akan kena trap macam spider web atau gravity centered. Sebelum flashback, semua Marine ready untuk tembak Bonnie. Aku assume tak ada lain yang boleh stop melainkan Kuma. Harap-harap betul lah. Hahaha. Last mission, self-destruction ditambah dengan flashback sedih Kuma ni. Aku rasa pembaca mesti akan lebih benci dengan puak Tenryubito ni. Seterusnya daripada Azrul Zuan, salah satu Gorosei ada di Egghead ini, bermakna dragon sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan Luffy
Luffy kerana Dragon tahu Luffy tak akan mampu hadapi Gorosei buat masa sekarang. Ada 3 sebab Dragon dan tentera revolutionary akan datang selamatkan Luffy. Yang pertama, macam biasa, Dragon menyelamatkan Luffy dari Gorosei. Yang kedua, demi menyelamatkan anak sahabat baik dan merangkap salah seorang sahabat yang bersama menubuhkan Revolutionary Army, iaitu Bonnie, anak Kuma. Dan yang ketiga, untuk menyelamatkan rakan lamanya, iaitu Dr. Vegapunk. Pasti ramai yang lupa yang salah satu Vegapunk, iaitu Shaka, ada menghubungi Dragon sebelum berlakunya serangan Marine di Egghead. Semua figura ini ada kaitan dengan Dragon. Dan robot gergasi pasti juga turun menyelamatkan kru Luffy dan Luffy sendiri. Seterusnya daripada Kamba, masih menunggu apa yang bakal dilakukan oleh The Ancient Robot. Sekarang ini teori yang Muna Sarawak adalah The Ancient Robot yang bakal membantu kru Luffy melawan Saturn, bukan Dragon, Kuma, Shanks mahupun kekacauan daripada Blackbeard. Oda bakal menceritakan full story tentang God Valley di arc ini melalui memori yang telah dibaca oleh Bonnie. Pendapat aku, cerita di God Valley adalah pengakhiran dan permulaan sebuah peperangan terbesar yang bakal terjadi. Ginny adalah emak Bonnie dan Ivankov adalah emak saudara dia. Kuma akan ke Egghead atau Dragon bersama Ivankov? Nampaknya kena tarik balik poin aku yang pertama. Seterusnya daripada Empire, rezeki melimpah. Ada 2 perkara menarik yang aku jangka. Yang pertama, Kuma akan datang ke Egghead untuk selamatkan anak dia dan Straw Hat Pirates dan mungkin akan terkorban sebab itu adalah misi dia yang terakhir. Yang kedua, Kizaru sebenarnya adalah seorang yang baik tapi terpaksa ikut kehendak Marine sebab mahu melindungi rakan lamanya Dr. Vegapunk. Sebab tu Kizaru tidak serius menjalankan misi yang diarahkan Marine sebab berharap Straw Hat Pirates dapat melakukan keajaiban dengan menyelamatkan Dr. Vegapunk dan Sentomaru. Satu lagi hal yang menarik, sekiranya Dr. Vegapunk adalah rakan kepada Dragon, adakah ada kemungkinan yang Kizaru juga merupakan rakan kepada organisasi para penentang world government? Cuma sama ada dia di pihak SWORD atau Revolutionary Army, itu tak dapat dipastikan. Seterusnya daripada Adib Kamal, bukan saja Oda tunjuk Kuma dengan ayah dia buat gendang nikah tu. Lepas ni aku rasa Bonnie akan buat gendang nikah sebelum kena bunuh dengan Saturn. Luffy akan bangkit sebab bunyi gendang itu dan selamatkan keadaan.